billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Anda bersama saya Dai Aiman. Pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan ibadah, iaitu talqin yang menginsafkan. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik belaka. Ada yang baru lepas balik pada masjid, ada yang baru lepas baca Quran secara berjemaah, ada yang baru sudah baca Yasin tadi kan. Dan sekarang ni kita nak menyambung pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini dalam topik ibadah, iaitu talqin yang menginsafkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita ya di alam yang baqa nanti? Apakah nasib kita? Baik para penonton sekalian, kita bawakan kepada anda Datuk Muhammad Ustaz Kazim Ilyas bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kata bawa balik pada umrah, bagaimana kesihatan tu? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi semalam saya makan ubat mengantuk tau. Ini mata mu duk lalu mengantuk. Tapi tajuk kita pada hari ini sangat menarik tu. Iaitu berkaitan dengan talqin yang menginsafkan. Terus jadi ceria terus. Terus jadi ceria. Jadi ceria terus. Tajuk tu main peranan. Main peranan betul. Baik, para penonton pun dah tak sabar dah bila tengok je poster Datuk naik. Para penonton pun terus penuh dekat depan TV ni kan, berimpit-impit kat depan sofa nak tengok Datuk pada hari ini. Yang mana para penonton sekalian, bila mana kita ada pesan daripada MC mengenai berita palsu, iaitu sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Baik para penonton sekalian, kita semua akan ke alam yang kekal abadi. Tapi persoalannya, apakah nasib kita di sana? Baik, untuk permulaan topik kita pada hari ini, apakah mukaddimah bagi topik kita bincang pada hari ini? Ibadah, talqin yang menginsafkan. Silakan Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Aiman, terima kasih pada semua penonton Tanyalah Ustaz. Talqin berasal daripada perkataan laqana, maknanya mengajar, memberi peringatan, ya. Dan bila kita sebut perkataan talqin, dia selalu mengingatkan kita tentang kematian, selalu mengingatkan kita tentang aktiviti di tanah perkuburan selepas pengkebumian, dibacakan talqin. Sebenarnya talqin juga ialah diajar mengucap kalimah syahadah ketika seseorang itu berada pada saat penghujung nyawanya. Laqinu 'inda mautakum, maknanya kita mengajar dia mengucap la ilaha illallah, itu nama dia laqinu. Jadi perbuatan laqinu ataupun mengajar talqin ini pada orang yang sakaratul maut, maknanya kita tengok dia dah sampai pada hujung nyawa dia. Kalau sakit gigi tak payah buat. Saya pergi ziarah Dai Aiman, tengok sakit apa man? Sakit gigi Ustaz. La ilaha, jangan. Orang yang sakit yang kita nampak dia dah pada nazak, berada pada keadaan sakarat, yang tu kita ajar. Bukan semua jenis penyakit kita pergi ajar. Sakit perut pun la ilaha illallah, itu tak apa sihat nama dia. Ya, bukan orang tu tak sihat, yang mengajar tu tak sihat. Tu kena faham betul itu. Yang kedua, laqinu tadi ialah bila orang yang sakit tadi mengucap, kita tak payah ajar dah. La ilaha illallah, kita ajar dia, bukan suruh. Sebab ada orang yang suruh mengucap. Waktu itu dia dah kelam kabut, nama pun sakarat, berada dalam keadaan mabuk dah. Dia tak ingat dah, macam melaluk dah itu. Tiba-tiba kita suruh dia, kita kena ajar, sebut la ilaha illallah. Itu maksud laqinu. Bukan kita kata ayah mengucap, nak mengucap apa? Dia perlukan bantuan, dia perlukan pengajaran. Kita ajar dia la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah ni pula adalah kalimah yang paling mudah sekali. Tidak perlu menggerakkan dua bibir, tidak ada ba, tidak ada mim dalam dia. Semua perkataan di hujung lidah. La ilaha illallah, hujung lidah semua. Maknanya boleh kita mengajar orang yang sakaratul maut untuk mengucap dua kalimah syahadah tadi,
Bila orang yang sakit tadi dah mengucap la ilaha illallah, itu okey. Tak payah lagi suruh dia mengucap. Tak payah lagi ajar dia. Selagi mana dia tidak bercakap benda yang baru. Lepas, dan kita kena faham pula bahawa orang yang sakit, bila dia nak mengucap, bukan boleh sempurna macam kita ni, dia stroke ke, dia sakit ke, ikut kemampuan dia lah. La ilaha illallah. Itu mengucap dah. Dia keadaan sakit. Yang mengucap penuh, cantik, lancar tu dalam drama. Dalam drama memang lancar, cantik lah. Kalau tak cantik, cut. Pengarah kata cut pula kan. Jadi kena faham tu. Sebab ada orang yang bila la ilaha illallah, datang pula ustaz lain pula kata la tu 4 harakat ya. Sudah mak jaiz memfasir pula ada belasah di situ tuan-tuan. Mentang-mentanglah di guru tajwid. Jadi tuan-tuan, bila orang tu dah bercakap la ilaha illallah, diam dia. Air. Kita bagi minum air dekat dia. Lepas minum air, ajar balik dia mengucap. Sebab dia telah bercakap air. Tetapi selepas dia mengucap, misalnya 6 bulan dia koma, 6 hari dia koma, lepas tu langsung dia tak bercakap. Lepas-lepas dia mengucap tu, langsung dia tak bercakap. Dia koma terus sampailah dia meninggal. Walaupun 6 bulan yang lepas, dia telah dikira matinya dalam keadaan mengucap kalimah syahadah. Itu talqin yang pertama. Yang kedua, talqin yang kedua ialah talqin di tanah perkuburan. Mendengar, mengajar di tanah perkuburan. Yang kita selalu duk sebut talqin di tanah perkuburan, duduk, ada yang berdiri, ada yang baca talqin berdiri, ada yang baca talqin dalam keadaan duduk. Memberi peringatan, memberi tazkirah kepada si mati dan juga kepada umum yang datang. Jadi dalam mazhab kita, Syafi'i mengatakan ianya adalah sunat. Begitu juga dengan mazhab Hambali juga adalah sunat. Bagi Hanafi dan Maliki ianya adalah harus. Sesuatu yang memberikan pengajaran, memberikan kebaikan kepada kita, salah satunya ialah bacaan talqin itu sendiri. Wallahu a'lam. Oh, itu dia. Baru kita tahu hari ni rupanya talqin sebelum daripada kematian pun ada juga. Kita mengajarkan orang yang orang kata dalam keadaan nazak itu melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun la ilaha illallah. Kata Datuk lebih mudah lagi, tak perlu menggerakkan bibir itu sendiri. Baik, kita ada soalan di Facebook Datuk, boleh kita raikan? Silakan. Bersama dengan Sahziatul Siddiq, bagaimana adab-adab dalam memberi talqin dan adab ketika mendengar talqin? Ini kerana talqin peringatan buat yang masih hidup untuk mengisahkan diri, yang masih dikurniakan umur untuk menambah amal kebaikan. Sila tu. Baik. Yang pertama sekali, si mati tadi. Si mati tak ada adab lah. Dah mati dalam kubur, apa yang adabnya? Jangan kita marah pula. Oi, bangunlah. Jangan tengok pula. Itu tak sihat tu. Itu imam tu yang patut dikebumikan. Yang kena adabnya, yang pertama tukang baca tu. Ada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu dan hadis-hadis daripada yang lain mengatakan bahawa ada hadis yang menyuruh bila nak dibacakan talqin berdiri di kepala, bahagian kepala mayat. Maksudnya dah dikebumikan mayat tu, kita duduk di bahagian kepalanya dalam keadaan berdiri. Sebab itu kita lihat di negara-negara lain ada talqin yang dibaca berdiri. Tapi di Malaysia lain sikit. Di Malaysia duduk. Siap tarik lagi apa nama, kemah bergerak tu kan. Ada roda lagi di bawah kan. Tarik lagi, duduk ramai-ramai pula. Ketua kampung duduk, mak dia, bapak dia duduk dengan anak-anak duduk begini, duduk. Itu pun boleh juga. Iaitu adabnya, maknanya kita berada dalam keadaan menghadap dia. Maknanya menghadap mayat tadi. Okey, duduk berhadapan dengan melakangkan mayat. Katakan mayat menghadap kiblat di sana, kita belakang dia, tak maulah. Kita berada di hadapan dia. Itu yang pertama. Sama ada kita nak duduk ataupun nak berdiri, terpulang pada tuan-tuan. Ada yang memilih untuk berdiri. Dia baca talqin dan dia berdiri. Ada yang sama-sama duduk. Yang kedua, kita yang hidup ni yang mendengar. Saya suka bila saya membaca talqin, saya suka orang mari dekat. Sebab ada orang bila talqin, buat pula bacaan talqin tu pula waktu tengah hari. Ramai cara buka pisang. Teduh kan, panas. Kalau saya suka dekat-dekat, mari dekat. Sebab peringatan ini bukan untuk orang yang dah meninggal tu dah. Untuk kita ni, yang hidup ni. Ya, untuk peringatan pada yang dalam kubur juga. Sebab orang yang dalam kubur hidup cara dalam kubur. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, orang yang dalam kubur tu hidup ke?
Kalaulah benda tu tak ada faedah pada dia, takkan mazhab-mazhab nak buat benda tu. Ada faedah dia, ada kehidupan dia. Tetapi kehidupan dia bukan macam kehidupan dalam dunia. Sebab ada orang kata, kalaulah mayat tu dengar, kalaulah mayat tu dia dengar apa yang kita cakap ustaz, maknanya dia hidup. Kalau dia hidup, buat apa dia duduk dalam kubur? Baik dia keluar. Balik kubur, keluar. Tengok Malaysia menang 4-1. Baik dia tengok bola, kata dia. Ini pun satu hal juga. Manusia hidup ini berbagai-bagai cara hidup. Ada yang hidup di alam ruh. Alam ruh. Dia belum lagi berada dalam rahim. Nanti bila ditiupkan ruh dalam rahim, dia hidup juga. Namanya alam rahim. Bila dia lahir ke dunia, namanya alam dunia. Bila dia masuk dalam kubur, namanya alam barzakh. Bila dia pergi ke akhirat, namanya alam akhirat. Jadi, kehidupan ini adalah berbeza. Sebab itu kita, macam kita sekarang, dalam dunia, duduk rapat-rapat macam ni, dia tak muat. Tapi kalau duduk di alam rahim, mengandung 3 orang, bermuat. Duduk dalam rahim, 3 orang muat dalam perut ibu tu. Hei, kembar 3. Ui. Cuba bapak dia kata, doktor, saya belum bersedia untuk terima 3 anak ni. Boleh tak masukkan balik? Masuk balik. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Sudah tidak boleh. Sebab dia telah berubah pada alam dunia. Serupa itulah dengan alam barzakh. Dia dah pindah ke alam barzakh. Walaupun dia mendengar bacaan talqin. Tapi dia tak boleh balik dah. Tak boleh balik dah. Sebab apa? Dah bertukar alam. Jadi kita kena faham. Sebab ada orang yang dia tak faham konsep hidup yang berbeza-beza alam ni. Dan kita baca dengan dia untuk mengajar dia. Ya, janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Dengar tu. Kenang kita yang hidup cakap. Cuba kita jadi mayat. Kau orang senang cakap, kau orang duduk atas, main duduk bawah tengok. Kita tak cakap macam itulah. Tapi begitulah adabnya. Mari kita dengar elok-elok, duduk dekat elok. Saya suka kalau yang baca talqin tu, suara dia kuat, boleh menggetarkan orang, boleh menginsafkan orang. Tambah-tambah yang mati tu pula mak rempit. Dan geng-geng rempitsnya datang. Oh, masa itu kita, inilah pengakhiran kehidupan kita. Begini. Insaf. Menginsafkan. Tapi nak buat macam mana kalau dah tak ada yang lain, terpaksalah. Beginilah akhirnya kehidupan kita di dunia. Kan? Jadi agak slow sikit lah. Sebab itu ini adalah peluang yang terbaik untuk mengajar orang tentang kehidupan dan kematian. Baik tu, itu tadi Tok kata kalau kita nak cakap, orang kata ada yang siap cari pokok pisang lagi nak berteduh. Ya, panas. Tapi lepas ni ada satu kes lagi yang mana bukan setakat cari pokok pisang, dia cari apa? Selepas inilah kita cerita. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam topik perbincangan yang cukup menarik pada hari ini berkaitan dengan talqin yang menginsafkan. Abang kata Datuk tadi, kalau orang dengar talqinnya semua tunduk, kepala tak kira lah mak rempit ke apa kan. Tapi yang menarik Datuk kata tadi, waktu Datuk baca talqin ataupun waktu imam baca talqin, orang lari jauh-jauh cari pokok pisang. Tapi ini ada satu lagi masalah tu, yang mana Mahdi bin Ibrahim dia tanya, bolehkah talqin tidak dibaca selepas dikebumikan, dan bolehkah kita duduk di atas kubur orang lain ketika membaca talqin disebabkan ruang kubur yang padat? Sila. Baik, alhamdulillah. Yang pertama sekali, bagi kita, bagi mazhab Syafi'i kita, kanak-kanak yang meninggal dalam keadaan belum cukup umur, tak payah talqin. Habis-habis tanam ke bumi, baliklah. Tak payah ada orang-orang talqin. Muda tu ahli syurga. Apa nak talqin? Yang talqin yang kita yang tutup bangka ni. Kita yang kena talqin ni. Jadi, yang kedua, dia tak nak baca talqin. Dia kata, saya tak nak baca talqin ustaz. Kenapa? Nabi tak buat, kata dia.
Hai, payah betul lah kau ni. Kalau mazhab sendiri dah kaji tentang hukumnya sunat, maknanya mazhab-mazhab, imam-imam dia dah kaji dah tentang kedudukan hadis ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi siapalah kita yang nak dibandingkan dengan ilmunya Imam Hanbali, Imam Syafi'i dan sebagainya. Kalau empat-empat mazhab mengharus dan mensunatkan, mensunat betul-betul ya. Menyunatkan, iya ke mensunatkan? Lain pula bahasa dia kan. Mensunatkan perbuatan talqin ni siapalah kita? Kita duduk di Malaysia, uruf di Malaysia bertalqin, maka bertalqinlah. Tetapi kalau kita tak nak baca talqin, saya tak nak baca talqin pada arwah mak saya. Ustaz, okey tak nak baca. Okey, ustaz jangan baca. Tak nak baca sudah, boleh balik awal sikit. Jadi apa masalahnya? Dia tak payah gaduh-gaduh. Kau nak baca, kau baca. Kau tak nak baca, kau tak nak baca. Kau baca, silakan baca. Tapi kita nak mengambil iktibar. Kadang-kadang benda tu kita perlu sebut di kubur. Sebab ada orang yang putus silaturahim. Tetapi bila datang kubur, menziarahi mayat dia datang. Waktu itulah imam ataupun ustaz yang baca talqin suruh menyambung silaturahim. Ada orang yang datang ke tanah perkuburan ni aurat pun tak terjaga. Maka di situlah letaknya kepentingan, kebijaksanaan seorang da'i untuk bercakap tentang penutupan aurat, tentang harta pusaka dan sebagainya. Sebab bila masa lagi kita nak jumpa anak-anak dia, waris-waris dia, sedangkan di kubur itulah yang ramai berkumpul. Masa itulah diselitkan dalam talqin tadi, ada perkataan-perkataan yang boleh memberikan kesedaran kepada mereka. Yang kedua, tentang berada di atas tanah perkuburan, pijak kubur orang. Itu pun satu benda yang ada larangan daripada Nabi SAW. Jangan memijak kubur, jangan duduk atas kubur, jangan duduk atas kubur. Sebab sekarang ni kubur tu dia ada kepuk, dia ada bata keliling kan. Ada orang yang gaut sikit-sikit lutut gitu nyanda duduk. Bang, bawa tenang bang. Sebab tu sekarang dah ada kursi lipat, bawa lah. Kita dah ada kursi lipat kecil je pun, duduk setiap kita dengar. Jangan kita duduk di atas kubur orang. Jangan duduk di atas tanah perkuburan. Melainkan kalau dah terpaksa betul lalu berhimpit sangat nak kata apa. Tetapi kalau kita boleh elakkan, elaklah, hormatilah tanah perkuburan orang. Jangan menyakitkan tanah mayat di dalam, insya-Allah. Baik, Tok. Jadi bila kita lihat tentang keadaan seperti itu, kita hormatilah orang kata jenazah-jenazah yang lain tu kan. Ya. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain dan ustaz dan kru-kru semua mau doa biarlah Tuhan bagi selamat kita daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. Amin. Allah, amin. Silakan Mamu. Soal Mamu, kalau nak tadi ustaz kata talqin jangan Mamu sakit, talqin dah. Tiba-tiba jangan Mamu mati, dah tak ada orang nak talqin kat Mamu. Tapi adakah talqin yang mula yang sakitnya tu, adakah Mamu boleh pakai dalam di liang kubur itu? Bolehkah tak boleh? Lagi satu soalan Mamu nak kata, kadang-kadang manusia ni, lawan Mamu juga lah, manusia ni isap rokok di atas kubur. Bagaimana keadaan Mamu ni? Adakah dosa ke tak dosa kan? Tentu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Mamu. Di atas soalan yang diajukan dia, talqin awal Ustaz. Ya, talqin tadi tentang la ilaha illallah lah. Ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, masuklah dia dalam syurga. Mudah-mudahan. Ya, orang yang akhir perkataan dia ialah kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita kena banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya. Seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Jadi supaya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan boleh mengucap. Jadi kita hari ni banyak benar perkataan yang kita luar daripada la ilaha illallah. Bila kita tengok benda yang besar, bapak besar gila. Kan? Bila tengok fuyu kan? Bila kita rasa sedih je, pisang. Perkataan la ilaha illallah tu tak ada. Bayangkan akhir perkataan kita sebelum kita mati, pisang pun mati. Orang tanya kita, dah nak dia mengucap? Ada disebut pisang. Sudah kan. Sebab itu kalimah yang paling selalu ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita dapat kalimah yang baik. Sama ada dibaca talqin di kubur ataupun tidak, itu bukan persoalan dia dah. Persoalan dia dapat mengucap dengan kalimah la ilaha illallah, alhamdulillah. Satu. Yang kedua,
tentang kita baca di kubur. Talqin di kubur. Sebagai satu bentuk pengajaran orang yang telah berpindah kepada alam. Walaupun kita di luar, kita di atas dia, dengar ke orang yang dibacakan talqin ni, dengar ke dia? Saya selalu jawab, kalau awak nak tahu dengar tak dengar, awak matilah, awak duduk dalam tu. Dah ada faedah untuk dia, ada faedah lah. Kita nak pergi Mekah, ada orang nasihat. Nak pergi sekolah, ada mak bapak nasihat. Nak pergi luar negeri, ada orang nasihat. Kalau nak pergi Kuala Lumpur pun, isteri nasihat. Bawa kereta lelok bang. Kereta banyak tu. Jangan laju-laju sangat. Nampak tu nasihat. Nasihat tu. Okey. Takkan nak pergi ke satu tempat alam yang begitu jauh. Tidak ada kalimah untuk memberikan semangat, kekuatan kepada dia. Semua ramai-ramai yang pakat baca. Dan dia tahu derap-deruk kaki siapa yang datang. Siapa yang datang tu, semua orang yang di dalam kubur itu dapat melihatnya. Dengan izin daripada Allah, dia ketahui dia. Bayangkan tuan-tuan, tak ada siapa pun. Habis-habis tanam balik, hoi, balik ya, hoi. Oh, semua orang atas tu tak dengar. Kalaulah manusia dan jin didengar tuan-tuan, tak tahulah macam mana. Jangan kita bayangkan pergi ke kubur tu seronok. Ingat balik waktu kita bersunat hari tu. Satu kampung riuh. Lari, tak nak bersunat. Itu baru nak bersunat. Lari. Bayangkan tuan-tuan, kita nak masuk ke dalam tempat yang sunyi, yang sepi, yang gelap, yang berseorangan. Takkan tak menjerit, takkan tak takut ni. Sebab itu Nabi kata, kalau kau dengar jeritan si mayat yang dibawa ke, si mati yang dibawa ke kubur tu, pingsan kau. Yang mendengarnya ialah binatang-binatang lah. Kalaulah manusia dan jin dengar, tak tahu kita tak makan nasi kita, tambah pula rumah sebelah kubur. Tak makan nasi, tak menikah pun. Sebab apa? Dengar macam-macam tuan-tuan. Sebab itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ialah kita tak mendengar benda-benda ni. Tetapi bila dah diberitahu bahawa keadaan mereka nak masuk ke alam barzah macam itu, kita kenalah ambil keinsapan. Insafkanlah diri. Hari ini kau pergi. Saya bila baca talqin Da'i Aiman, ada satu hari itu saya baca talqin pada kawan saya meninggal. Saya tak baca. Saya baca doa ya. Saya suruh sahabat lain talqinkan. Saya menangis. Orang pun datang peluk saya, sabarlah ustaz, sabarlah, Allah sayang pada dia. Saya kata saya menangis bukan sebab dia meninggal. Saya menangis sebab saya membayangkan mayat yang ditanam tadi adalah saya. Allah. Saya cuba bayangkan, kalau akulah dalam kubur tu sekarang, apa yang aku nak buat? Dosanya banyak, ibadatnya kurang, Udah tak boleh balik semula ke dunia. Dah tak boleh nak bercakap. Dah tak boleh nak buat ibadat. Ya Allah, bersyukurnya padamu. Ya Allah, kau panjangkan umurku. Boleh aku taubat, Ya Allah. Itu yang saya menangis. Bukan saya menangis sebab dia tu mati. Saya menangis sebab saya bayangkan aku yang dikebumikan itu. Itu yang menginsafkan. Supaya kita ni bila kita kebumikan mayat, tak payah kita terus-terus balik. Duduk sekejap. Insaf sekejap. Jadi kalau nak duduk ramai-ramai menung, pelik pula orang tengok. Sebab tu datangnya perbuatan talqin tadi. Supaya ada pengisian dia. Tengok, insafkan. Satu hari kau akan duduk dalam kubur ni. Satu hari kau akan ditinggalkan bersorangan di sini. Rumah kau, harta benda kau semua tinggal. Engkau bawa amalan kau je. Soalan dia, adakah amalan engkau cukup untuk menghadap kubur yang lama, yang panjang itu? Itulah tujuan dia. Jadi kalau kita tanam balik, dia bukan batang pisang bang. Kalau tanam batang pisang, kita boleh terima lagi. Ini yang tanam tu mak kita, ayah kita, anak kita. Maka kita bacalah doa yang patut pada dia. Kita sedekahkanlah bacaan yang patut pada dia. Sebab dia akan berpisah buat selama-lamanya dengan kita. Biarlah ada juga pemisahan yang baik di antara kita dengan dia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu dia tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Tambah-tambah pula kita ni sebagai anak-anaknya kena memperbanyakkan doa kepada kedua ibu bapa. Baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman dan Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar kerana bersama dengan kita pada hari ini. Silakan dengan soalan. Ya, soalan saya begini Datuk.
Datuk kita sedia maklum bila kita melawat menziarah orang yang sedang nazak. Kita ni kadang kita dah biasa dengar ustaz sebut dalam ceramah masa jenazah si mati akan melihat ibu dan ayah datang dari kiri kanan untuk mengujuk, sedangkan itu bukanlah sebenarnya ibu ayah, cuma jelmaan iblis dan syaitan saja, Datuk. Persoalan saya, apakah yang perlu kita bantu? Semoga dia dapat menyebut la ilaha illallah bagaimana Datuk tadi, kerana itu sangat cukup payah. Bukan mulut kita saja yang bercakap hasutan, kehausan, kesakitan dan sebagainya, Datuk. Apakah yang menjawab, kita boleh jawab itu kira baguslah, Datuk, tapi macam mana untuk kita yang hidup ini membantu dia supaya dia tidak supaya dia boleh mengucap dengan baik. Yang kedua, saya nak tanya, apakah soalan yang disebut ditalkinkan di perkuburan itu, soalan tu memang dah bocor, Datuk. Kalau soalan SPM bocor senang kita nak jawab, tapi soalan itu bukan soalan SPM, itu soalan tu kita dah tahu dah bocor dah, tapi apakah benar bukan mulut kita yang menjawab? Yang menjawab adalah amalan kita. Jika kurang amalan kita, itu yang menyebabkan kita tak boleh jawab, walaupun soalan itu senang bagi kita yang hidup ini untuk menjawab. Itu soalan saya, Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak, Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Datuk. Baik, yang pertama soalan pada Cik Omar tadi tentang macam mana kita nak membantu orang yang belum meninggal, yang berada pada sakaratul maut. Yang pertama sekali kita bacalah ayat Quran. Al-Quran itu menenangkan. Pengalaman saya, Da'i Aiman, bila saya sakit hari itu, ya, cakap pun tak boleh duduk diam, orang baca Yasin untuk saya, dan memang saya rasa tenang pada, dan memang saya harapkan orang baca Yasin, baca Quran, dan bila dia orang baca tu, kita secara automatik kita ikut. Ini pengalaman saya lah waktu sakit yang agak kritikal lah masa itu. Rasa kita boleh ikut tu, kita rasa tenang. Jadi kalau akak rasa nak rasa macam itu, cuba minta sakit. Macam mana saya sakit. Kalau nak rasa lah, kalau tak percaya. Kan? Bayangkan orang yang cuba nak menghadap sakaratul maut. Macam mana keadaan dia? Lagilah. Nak minta tolong, tak ada kedekat. Nak baca, tak ada kemampuan. Jadi sebab tu kita baca Al-Quran pada dia. Ya, baca tenang-tenang. Yang kedua, bacaan yang kita baca tu biarlah betul, dan memadailah pada kita baca di sisi orang yang nak mati tu seorang yang paling betul. Tak payahlah ramai-ramai baca. Saya tengok juga dalam filem lama-lama tu, baca ayat Yasin ketika orang tu mati, teruk benar bacanya pun, Yasin al-Quranil. Tah mana pelakon dia orang ambil tak tahu pun bacanya. Jadi kalau boleh, waktu kita nak mengajar orang yang nak menghadap sakaratul maut tadi, panggil orang yang paling dia suka. Yang paling dia suka, suruh baca. Dan orang tu adalah orang yang paling betul tajwid dia. Sebab kalau tuan-tuan tengok, ada orang yang bila dia berada pada sakaratul maut, bila kita bacakan Yasin pada dia, dia gelisah. Dia gelisah. Setengah orang bila tengok orang sakit tu gelisah, dia bisik tau, ada saka tu. Dia kata ada saka. Ada saka tu kenapa? Gelisah. Dia bukan gelisah, dia bengang sebab orang yang baca Yasin tu tak betul. Kebetulan yang sakit tu pula ustaz tajwid tak faham dah. Apalah nampak tu. Itu yang dia gelisah. Kita pula tuduh dia bela saka pula. Astagfirullahalazim sampai hati kau. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ambil seorang cukup. Baca tenang-tenang Yasin wal Quranil Hakim. Tak payah nak habis cepat. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal. Dia sendiri tak boleh nak ikut, apa pula kau baca laju benar. Baca perlahan-lahan. Yang ketiga, jangan menyimbang. Banyak orang bila pergi tengok orang sakit tu, tengok ramai-ramai, tak balik lagi ke anak dia, tak tahulah semuanya. Iyalah, memanglah. Ingatkan 1-0 4-1. Cerita 4 bola pula. Astagfirullahalazim. Ini baru dah mati beginilah kan, semalam bola ni tuan-tuan. Jadi jangan menyemakkan dia dengan cerita yang tak berfaedah pada dia. Biar dia pergi dalam suasana yang tenang. Yang keempat, yang nak mengajar talqin pada dia, ialah orang yang paling dia suka. Mungkin isteri dia, mungkin suami dia. Ayah,
nampak gaya mak dah memandang. Bahasa orang Melayu, mak dah memandang. Dah tengok ke atas nama dia. Dia La ilaha illallah. Itu telkin. Dan dia berikut. La ilaha illallah. Sudah. Jangan datang menantu pula. Ya Allah, mak. Udah goncang pula orang tua pula. Tu dia diam. Baru sampai dekat KL kan. Tu dia diam. Jam. Cuti sekolah. Dia. Kadang-kadang yang suami aja, anak lelaki ngajar, menantu aja. Ustazah pun datang ngajar juga. Nak ni ustazah Bibah ni. Yalah, dia yang sibuk je ke? Cukup. Ustaz, suami dia tak ada ustaz. Yang paling dia sayang, tak ada siapa ustaz. Anak-anak dia lah. Jangan orang yang paling dia benci pula mengajar telkin. Tok Imam tu paling dia tak suka sekali. Tok Imam gelak dulu. Mana rantai pada muka kau ya. Memang dia tak sukalah. Sebab tu dia kalih je. Sebab itu jadilah orang yang paling disukai. Kalau semua orang yang disuka dah tak ada ustaz, siapa-siapa sajalah yang boleh mengajar dia mengucap. Wallahu a'lam. Baik tu, kita simpan soalan kedua selepas rehat para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini topik yang cukup menginsafkan dalam bab ibadah, itu berkaitan dengan talqin yang menginsafkan. Baik, tadi sebelum rehat Datuk, orang kata kita punya pemanggil ada tanya satu soalan yang kita tertinggal tadi, iaitu berkaitan dengan soalan bocor Ustaz. Kalau SPM ada soalan bocor, seronok jawab tu. Tapi Ustaz, bila mana di dalam talqin tu sendiri ada disebutkan di antara soalan-soalan bocor yang mungkin diperingatkan kepada si mati, nanti kalau ditanya oleh malaikat nanti jawab macam ni tau. Bagaimana tu? Ada yang buat gurau. Dia kata tulis siap-siap jawapan tu dekat kain kapan. Jadi bila malaikat tanya, dia tulislah man rabbuka, kan, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, ma kitabuka. Dia tulis je dah. Jangan buat lawak macam tu. Ya. Daripada awak tulis kat kain kapan, awak pergi buat skrin. Tak mau buat earphone ke apa ke, senang jawab. Okey ya. Malaikat dah tanya belum? Okey. Baik, kita jawab macam tu. Ini persoalan yang berbeza dengan persoalan jawapan di dalam dunia. Sekarang tuan-tuan, budak-budak periksa di sekolah pun, di negara lain lah, mereka ada peranti khas untuk cakap. Sebab tu nak masuk dalam sekolah mereka pun, nak dewan periksaan pun kena scan. Dulu kita nak jawab persoalan periksa je, tulis kat tapak tangan, tulis kat betih nak jawab soalan. Sekarang tuan-tuan, mereka ada teknologi khas. Mungkin satu masa nanti menggunakan mata. Letak di mata dan mereka boleh jawab soalan berdasarkan kekanta pada mata mereka. Ini semua teknologi yang telah ada sekarang. Apa yang kita tengok dalam filem Hollywood tu, satu masa nanti akan berlaku. Ya, sebab kita tengok dalam filem Hollywood, dia pasang di sini mata skrin dia orang dan dia orang boleh tulis, tekan di situ saja. Itu dalam filem, itu di dalam realiti kehidupan di dunia. Tetapi di alam barzah lain. Baik, kenapa disebutkan kepada kita akan disoal? Takkan malaikat tak tahu perangai kita, takkan Allah tak tahu perangai kita sebenarnya macam mana. Tetapi kenapa adanya soal jawab di dalam kubur? Kenapa ada? Supaya kita jadi baik. Supaya kita jadi baik. Aku akan ditanya, aku akan disoal. Takkan aku nak buat? Aku akan ditanya, man rabbuka? Man rabbuka? Man, siapa? Rabbuka, Tuhan kau. Allah, Tuhan aku. Di dunia kita dah ingat dah benda tu. Persoalan dia, adakah di dunia kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, atau dunia wang ringgit sebagai Tuhan? Tak akan nanti ditempelak oleh malaikat. Apa? Kau kata Allah Tuhan kau. Bukankah di dunia dulu kau jadikan harta benda wang ringgit sebagai Tuhan kau lebih daripada Allah? Akan ditanya, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kau? Orang Islam saudara aku. Bukankah di dunia dulu awak kerja bergaduh je sama bangsa dengan awak, sama agama dengan awak, putus silaturahim? Kenapa dalam kubur awak mengaku Islam pula sebagai saudara awak? Tujuan dia apa? Supaya
Ambil elok-elok. Allah sebagai Tuhan aku, Nabi Muhammad sebagai Rasulku, Al-Quran sebagai kitabku, orang Islam adalah saudara-saudaraku, supaya kita jadi baik dalam dunia. Sebab benda inilah yang akan menolong kita, membantu kita menjawab di dalam kubur. Itu yang kena adanya. Jadi apa yang telah disoalan bocorkan kepada kita dalam kubur, sekarang waktu kita hidup, kita dah jawab dah. Kaabah kiblatku. Masalah dia, seumur hidup tak pernah menghadap Kaabah. Tak pernah sembahyang. Apa cerita sebenarnya ni? Itu tujuan dia. Supaya kita jadi baik. Sejaja dengan apa yang akan disoal oleh malaikat di dalam kubur. Wallahu'alam. Baik, Tok. Mamu tadi ada sebut satu soalan, Tok. Berkaitan dengan ada orang pergi ke tempat kuburan. Ya, tengah duk tunggu imam talqin. Dia mokok pula kat belakang, Ustaz. Itulah satu. Yalah, bukan setakat dia. Nunggu kadang yang tukang gali kubur tu pun. Sambil-sambil gali. Sambil gali-gali ngongak. Banyak pula. Biasalah tu. Perbuatan-buatan di kubur ni ada adab dia. Yang pertama, kita bagi salam. Lintah je bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita bagi salam kepada ahli kubur. Ustaz, saya dah bagi salam, Ustaz. Tiba-tiba dengar orang jawab. Apa itu? Tak jadi masuk saya, Ustaz. Selari, Ustaz. Betul-betul clear, Ustaz. Assalamualaikum, dia jawab. Rupanya penggali kubur. Duduk menyandar kat pokok tu. Assalamualaikum, dia jawab lah. Kita kata, hantu. Wah, bertenang lah, bang. Hantu siang-siang jadah apa? Nombor satu, bagi salam kepada dia. Yang kedua, jangan kita berdiri ataupun duduk di atas tanah perkuburan orang lain. Ya? Tanah perkuburan orang jangan menyakitkan hati dia. Jangan kita menyumpah menyeranah kepada si mati. Ada yang menyumpah menyeranah macam cerita sumpah orang minyak tu. P. Ramlee maki bapak dia. Kemudian bom nyambung kilat, sabung menyambung. Jangan. Yang seterusnya, jangan kita bila berada di dalam tanah, di kawasan tanah perkuburan itu, kita melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara yang mendatangkan khurafat, perkara-perkara yang mendatangkan syirik. Termasuklah adab tadi. Ya, adab. Kadang-kadang kita imam baca telkin, kita main handphone. Ada yang WhatsApp, yang selfie dengan batu nisan. Di kubur arwah tok aku. Selamat Hari Raya, Tok. Apa benda lah engkau? Ada ke di batu nisan dia selfie lah. Boleh tak, tuan-tuan? Ada benda waktu saat-saat ni tak payah kita buat. Sekarang kita bagi tumpuan kepada pengkebumian. Sekarang kita menghormati. Ya, termasuklah merokok dan sebagainya. Stop sekejap. Stop. Ini tanah perkuburan, sedang kita menghadapi kematian. Wallahu a'lam. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daim dan kru tanya Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Silakan Hidayah. Okey, soalan saya, benarkah mayat itu tidak boleh ditinggalkan bersendirian dan ada yang perlu ada yang membaca Quran sehingga dia dikafankan. Nah, macam contoh yang mati tu boleh dikafankan, memang dia tak boleh tinggal. Dalam pemerhatian saya tak, maksudnya akan ada orang membaca Yasin, baca Quran sehingga dikafankan. Apakah betul dan apakah alasan ni? Okey. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Okey, silakan, Tok. Ya. Banyak je mayat kena tinggal dekat rumah mayat tu. Banyak kena tinggal. Peti tu. Peti tarik muka orang. Bila mayat laki aku ni. Itu pun ditinggal. Tak ada siapa baca Yasin pun. Tak ada siapa pun, Kak. Cakap Nurul, tak semestinya. Ya. Dah duduk di bilik mayat tu, duduk seorang kau sejuk peti je. Yang kedua, kita ni orang Islam kita, orang Melayu kita hidup dengan budaya, dengan adab. Salah satunya ialah mayat. Siapa tu? Mak kita. Dah jadi mayat pun. Takkan kita nak tinggal mayat mak seorang-seorang. Itu yang datangnya. Teman, duduk. Okay? Saya masa belajar tahfiz dulu, masa saya pelajar tahfiz, bila ada kematian, kamilah yang selalu menemani mayat. Walaupun kami tak kenal, siapa pula mayat tu tak kenal pun. Tapi kita sebagai seorang Islam, sifat kasih sayang pada dia, kita baca Quran, kadang-kadang kita baca Quran 30 juzuk sampai siang besoknya. Menemani si mati tadi. Ya, bukan maknanya dia takut, bukan. Yang takut saya. Mayat tak takut dah. Tapi kita ambil sebagai satu tanggungjawab supaya ada kesedihan yang berlaku dalam rumah tu hilang.
dengan sebab adanya ramai orang bagi sokongan, ramai orang datang ziarah, ramai orang yang baca doa, ramai orang yang baca Quran, kesedihan dalam rumah tadi, baik anak dia ke siapa ke, akan terhibur lah. Bukan terhibur ni bukan seronok, maknanya tak adalah rasa sedih hiba sangat. Itu yang datangnya kita tunggu dia. Itu bukan tunggu tu supaya mayat tu bangkit. Itu cerita perebet lapuk, Badur punya berlakon. Mayat bangun itu, orang tu yang kena tunggu tu tak ada. Ada yang kata nanti kucing melintas, mayat tu bangkit. Ada yang letak lesung sambal pula atas perut dia supaya macam-macam lah tuan-tuan. Takut mayat kucing hitam melangkah mayat dia, nanti mayat tu bangkit pula. Tak ada maknanya tuan-tuan. Dah mati-mati lah, apa dah bangkit-bangkit pula. Tapi kita sebagai jiran, kita sebagai masyarakat, bila ada kematian, tunggu. Macam hari tu jiran saya meninggal kerana denggi. Tunggu dia walaupun mayat belum sampai. Walaupun mayat sampai-sampai duduk juga. Tunggu teman mak bapak dia, ahli keluarga dia, supaya mereka ni ada tempat. Boleh kita sabarkan, boleh kita selesaikan, kita uruskan tempat nak diletakkan mayat dan sebagainya. Walaupun jenazah belum sampai. Pukul 3 pagi baru sampai. Tapi kita pukul 12 malam kita tunggu dah. Sebab apa? Sebab menenangkan keluarga si mati. Wallahu a'lam. Maknanya Tok, kawan-kawan ataupun saudara mara kita datang daripada jauh-jauh ni Tok, pulang ni sebenarnya dapat memberi tenang kepada ketenangan kepada keluarga si mati. Itu pun sokongan sebenarnya. Sebab orang yang diuji dengan kematian ini disebut oleh Allah kan, walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus. Nampak tu? Wal anfusi was samarat. Kematian juga merupakan ujian daripada Allah. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira pada orang sabar. Jadi ucapan takziah ni bukan takziah. Kita hari ni takziah. Takziah lah Aiman ya, takziah. Itu kamu ingat itu tahniah. Dapat masuk universiti, tahniah lah masuk universiti. Kalau masuk kubur takziah ya, bukan. Takziah itu ialah menenangkan, memberi kesabaran, menyuruh bersabar kepada keluarga si mati. Bukan takziah pada orang mati. Salah tu. Takziah pada keluarga. Bukan ucapan saya mengucapkan takziah kepada keluarga Allah. Bukan. Takziah tu lain daripada ucapan. Ucapan saya mengucapkan tahniah kepada pasukan Malaysia kerana berjaya mengalahkan. Itu tahniah lain. Nah, takziah tu ialah perbuatan kita. Malam ni jangan masak ya. Datang rumah saya. Makan rumah saya. Kalau pada keluarga si mati tadi. Itu nama dia takziah. Bukannya malam ni masalah banyak sikit, kami orang masjid datang ramai-ramai nak makan. Kan itu menyusahkan dia pula kan. Jadi takziah ni maksudnya ialah memberikan kesabaran kepada keluarga si mati. Termasuklah bila datang ramai-ramai tu, keluarga si mati rasa tenang. Orang bagi sokongan, support pada dia. Itu dia. Itu takziah. Walaupun datang daripada jauh, merata tempat kan, nak menziarahi, walaupun si mati dah pergi kan, dia pun tak tahu kita datang ramai-ramai macam tu, tapi menenangkan keluarga si mati. Baik, kita ada pemanggil talian bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Kazim Ilyas dan Dai Aiman. Haji Tukinon Ya. Silakan Tuan Haji. Soalannya gini, Datuk dan Dai. Talqin memang eloklah dibaca ataupun biasanya dibaca di atas kubur. Tapi saya nak tanya Datuk, ada setengah orang talqin dibaca lepas tu dibertahlil Datuk. Tahlil tu biasanya bukannya sekejap tu, lama kan? Yeah. Jadi adakah elok dibaca di atas kubur tu ataupun dibaca di rumah untuk? Itu saja soalannya Tok ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sambung dengan tahlil sekali tu. Penat yang menunggu kita berehat sekejap tu. Baik, silakan. Minta maaf Tok ya. Aduh, kita tarik handbrake sekejap. Para penonton, jangan ke mana-mana. Para penonton pun dah bergerak macam tu kan. Lepas ni kita akan jawab soalan Datuk. Baik, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Kalau kita tengok di live Facebook kita pun dah mencecah hampir 2,000 orang penonton yang live bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua dan jangan lupa terus untuk tekan like dan juga share supaya lebih ramai yang dapat menginsafi topik kita pada hari ini. Ya, baik para penonton sekalian, kita ada tinggalkan soalan kepada Datuk sebentar tadi, Datuk, yang mana kalau di tanah perkuburan ni kan, orang kata kalau tambah-tambah tengah hari pula ya dibaca talqin, ditambah pula dengan tahlil tu. Penat kita menunggu. Macam mana tu? Yalah, kadang-kadang orang kita ni ialah kalau nak tak baca talqin saja tak puas, kita baca pula tahlil. Kalau tahlil pula rasa tak puas sayang pula pada yang meninggal ni, kita baca pula Al-Insan pula, macam-macam lah. Jadi saya nak katakan benda tu salah, tak boleh nak kata salah sebab baca Quran. Baca Al-Quran ni dibacalah di mana sahaja pun, selagi mana tak ada benda haram yang datang dalil mengatakan haram. Kalau boleh bacalah dalam bah ni. Baca dalam tandas tak boleh bacalah. Maknanya ada dalil dia melarang baca dalam tandas misalnya. Di kubur boleh baca. Tak semestinya di kubur kita nak baca. Di rumah pun kita boleh baca. Diniatkan pahalanya pada si mati. Okey Ustaz, kalau saya nak baca di kubur, Ustaz nak kata apa? Silakan. Tak ada siapa nak larang. Jangan cuma tinggalkan Quran di kubur sudah. Berhujan, berpanas, berlangkah di orang. Itu yang saya tegur. Baik. Yang kedua, bagi kita yang nak baca Quran, nak baca tahlil dan dalam masa yang sama nak buat talqin pula, kadang-kadang kita kena ingat orang mempunyai banyak urusan. Parking tepi jalan, kereta dah 2 line dah sekarang ni, dah dekat dengan kereta dah, kubur dah tepi jalan, saman dia orang, langgar dia orang. Jadi kita menggunakan kebijaksanaan. Saya baca tahlil, saya baca Quran waktu pengkebumian. Masa bila? Supaya saya nak menjimatkan masa dan menjadikan orang tidak berbual benda yang sia-sia waktu mayat sedang dikebumikan. Saya suruh duduk, mari kita baca Quran. Baca Qul Huwallah ke, Hal Ata ke, buat tahlil macam itu. Bila dah siap ke bumi, kita pun tak telkinkan dia balik. Oh, sambil-sambil tu. Sambil. Yang saya seronoknya, waktu nak ke bumi itulah, ramai begini tengok. Dekat 40-50 orang tengok. Ambil gambar lagi pula. Buat tenang. Apa yang sibuk tengok? Apa? Biar keluarga dia tengok. Yang angkat mayat tengok, yang sambut mayat tengok. Kita ni duduk elok-elok, mari kita baca Quran. Okay. Jadi supaya masa tidak terbuang. Bila dah siap kambur semua, dah pacak pokok semua pada, kita pun baca talqin. Ini balik. Makna tak panjang. Jangan waktu mereka sibuk duduk ke bumi mayat, kita duduk nyembang, ngungang. Masa itu saya akan panggil orang. Mari kita duduk semua, kita tak naklah berbual kosong, kita baca Quran lah. Surah yang paling senang kita baca, surah Qul Huwallah, Hal Ata 'alal Insan misalnya, ataupun surah Al-Mulk misalnya. Kita bacalah yang mana senang untuk dia orang baca. Dah ke bumi, dah mayat dah timbun, dah tanah apa semua, mari kita baca talqin. Simple. Jadi kita tak mengambil masa yang panjang untuk menjadikan orang selesa waktu pengkebumian. Ya. Tak adalah duduk diam menunggu. Lama tak jumpa. Itu dia tanya kan, dia bersebelah tu. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Kita bersama dengan siapa tu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dai Aiman dan juga Ustaz Kazim Ilyas. Okay, silakan. Ilyas daripada Hitam Penang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Datuk Kazim, apakah hukum nak membaca talqin kepada bayi, pada budak-budak mumayyiz dan juga kanak-kanak yang belum balik lagi ni, dan juga soalan keduanya, adakah dibolehkan membaca talqin kepada orang yang munafik dan juga orang yang murtad? Minta pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tiada sunat kepada kanak-kanak yang belum cukup umur. Tiada sunat. Maknanya lepas ke umur balik. Selesai masalah. Sebab tidak ada soalan pada dia pun. Dia adalah budak yang tiada taklif. Tiada taklif maknanya tidak ada sebarang pertanggungjawapan ketika dia hidup dalam dunia. Dia umur 3 tahun,
4 tahun, 2 hari, 2 bulan, apa taklifnya? Semayang tak wajib pun, semua tak wajib, nak tanya apa bendanya. Jadi yang sebegitu tidaklah kita nak membacakan talqin pada dia, balik sajalah. Lepas ke bumi, balik baca dia. Yang kedua, orang munafik. Kadang-kadang untuk orang tua pun, kadang-kadang tak payah baca pun tak apa. Macam kita, macam saya lah mati. Tak payah baca pun tak apa. Bila berlaku hujan lebat, ribut topan. Waktu duduk ke bumi tu, dah gelap dah langit. Bom pom pom pam, pom pom pom, kilat. Nak bunyi tu tak erti saya, lebih kurang begitulah bunyi dia. Maka cepat-cepatlah tanah baliklah. Jangan waktu ribut topan tu pun masih nak baca talqin. Begini orang pegang kemah. Pasal apa ni? Ribut. Kazim semua ni. Itu lain macam pula ni. Kan masa itu dah menyusahkan orang hidup. Maka baliklah semua, hujan lebat, baliklah. Bukannya mesti kena baca di situ. Mesti kena baca juga. Dia kita kena faham keadaan tu. Yang ketiga, siapalah kita nak menghukum orang yang jatuh munafik. Dan kita sendiri pun kadang-kadang kita pun tak tahu kita pun munafik ke mak. Bayangkan kalau macam saya lah, kalau pergi haji, pergi umrah, tak ada siapa ngantor. Bawa beg jalan, tunggu Grab pergi ke airport. Apa rasa? Berbeza dengan orang yang pergi ke haji, satu kampung datang. Si azan lagi, Allah, belum zuhur, azan lagi kan. Baca doa lagi, nasihat lagi. Apa perasaan di antara seorang yang pergi tak ada siapa teman dengan orang yang pergi yang ditemani? Dia rasa apa? Bayangkan orang yang pergi buat selama-lamanya, apa perasaan dia di dalam kubur? Aku seorang, anak tak tengok, apa doa pun tidak, apa rasa dia? Jadi itu kena ingat. Jangan kita kata bila mati tu mati. Tak, dia permulaan hidup pada alam yang lain. Bukan maknanya dia mati tu selesai urusan dia. Selesai urusan dia di dunia. Selesai dah, tak ada apa dah. Jangan dia datang sini pula, siapa hari ni jadi tetamu tanya Ustaz Kazim. Padahal dia mati dah. Dia tak ada campur dah. Awak dah pergi ke sana dah, hidup di sana. Tetapi ada benda yang boleh lagi bantu dia, yang boleh lagi buat dia. Jadi kalau dia munafik, siapalah kita untuk menuduh orang munafik? Kan? Dia kita doakan yang terbaik pada dia. Berbeza dengan murtad. Kalau dia murtad, dia mengisytiharkan dia murtad. Itu bukan kita lah tu. Bukan hak kita dah, dia murtad. Buat macam mana? Dia pilih murtad dia. Tindakan dan sebagainya, kita dah buat tindakan pada dia, nasihat, kaunseling, dia tak mau juga. Dan kita pun belum laksanakan lagi hukum-hukum Islam istilahnya. Bebaslah dia nak murtad. Tunggu dia matilah. Macam mana cerita dia. Jadi itu bukan urusan kita lagi dah. Bukan lagi saudara kita lagi dah. Wallahualam. Baik Ustaz, kita ada satu soalan menarik daripada Fariza. Adakah amalan membaca talqin ini juga turut dilakukan di luar negara? Bagaimana pula di tanah suci tu? Yang tu kita kena tanya Da'i Aiman lah. Da'i Aiman ni duduk di Syria. Macam mana di Syria? Saya pula jadi moderator. Ya, silakan Da'i Aiman. Kat sana tu bila diorang lepas selesai je diorang terus bersurai tu. Ya. Lepas-lepas ke bumi. Lepas-lepas ke bumi terus bersurai. Kalau saya tengok di tanah suci, kalau di perkuburan Baqi' pun siap berlari gitu. Ya, betul. Bawa jenazah tu berlari, dan bila sampai dia akan segerakan perkebumian tu. Ya, itu di setengah-setengah negara lah. Sebab itu dia berbeza pada uruf. Macam kita di negara Nusantara dan sebagainya yang bermazhab dengan Syafi'i masih lagi mengekalkan, mengamalkan amalan talqin. Jadi kita duduk di negara, uruf berbeza. Berbeza uruf setempat. Jadi kalau macam kita lah duduk di Malaysia, bila sembahyang subuh kita baca doa kunut. Bila kita pergi ke Masjidil Haram, kita ikutlah imam sana. Imam sana tak baca kunut. Sah tak sembahyang? Sah. Jangan bila imam tak kunut di Masjidil Haram, kita pula berkunut. Allah madina. Balik hotel marah. Cepat benar, tak sempat aku nak berkunut. Yang kamu berkunut buat apa? Ikut imam lah. Tapi yang seronoknya, imam tu bila datang ke Malaysia, dia pun baca bismillah bila baca Fatihah. Dia juga baca doa, berzikir. Sebab dia berada di uruf di Malaysia. Kalaulah masing-masing menghormati di antara pendapat masing-masing, seronok hidupnya.
Kita rasa datang sini Imam Mekah bila baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Oh, dia baca Bismillah. Padahal di tempat dia tak baca. Sebab apa? Sebab dia datang di sini dia baca Bismillah. Dia meraihkan. Sebab itu Islam ni senang sangat kalau kita memahami. Cubalah jadi orang yang faham dalam fiqh, orang yang faham dalam agama, insya-Allah. Baik, kita dah tamat dah di TV3 para penonton. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di TV9 lagi 30 minit. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan topik ibadah, iaitu berkaitan dengan talqin yang menginsafkan. Dan bersama dengan kita pada hari ini Datuk Muhammad Kazim Ilyas, yang mana bakal mengupas topik-topik yang cukup menarik pada hari ini, yang mana dapat menginsafkan jiwa kita. Kita suatu hari nanti akan pulang ke sana. Para penonton sekalian, kita ada soalan menarik di Facebook bersama dengan Ram Deseru. Mengapa dalam bacaan talqin dipesan, diberitahu, janganlah berasa gementar, jangan cuak untuk menjawab soalan yang ditanya di alam kubur? Adakah pada yang hidup pasti merasa gementar, takut dan menginsafkan untuk melakukan perkara mungkar, Datuk? Ya, dia bergantung kepada tukang baca talqin tu. Kalau kita lihat dalam filem Jin Samsudin, Allahyarham Tan Sri, Sin Allahyarham M. Rajoli baca talqin, saya rasa bila orang mendengar dia baca talqin, saya rasa semua orang insaf. Jadi tukang baca tu main peranan. Memang bila kita dengar dalam filem tu, saya tak pasti esok masih ada ke, esok untuk siapa ke, bila Oji Mak Daud mati, Latif Ibrahim mati dalam filem tu. Ya Ihsan, ya bin Habsah bin Habsah, cerita-cerita itulah. Apabila janganlah kamu takut dan gentar. Bila kita dengar dia baca tu, kita rasa Allah, takut. Sebab itu bila saya baca talqin, saya cuba menakutkan diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan orang yang mendengar saya baca tu pun mudah-mudahan dapat insaf juga. Saya cuba bayangkan saya membaca talqin tu untuk diri saya. Janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Dan kalau kita baca hadis Nabi tentang mayat yang berada di dalam kubur, yang mendengar derupan kaki orang yang hantar balik, dan dia boleh bangun, boleh panggil, tapi kita tak dengar. Kita bila baca hadis tu pun kita dah rasa gerun. Oi anakku, hai isteriku, oi, tak dengar. Bayangkan tuan-tuan, kita panggil orang tak dengar, kita minta tolong orang tak boleh tolong. Begitu juga bila kita baca hadis Nabi SAW, ma ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah juga benci jumpa dia. Bila kita baca hadis tu, memang menakutkan kita. Nabi kata siapa yang suka bila berjumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Maksudnya apa? Saat mati tu, cuba tengok pada saat dia mati, kadang-kadang wajah dia tersenyum, kadang-kadang dia macam melambai, kadang-kadang dia macam nak mengambil sesuatu, tersenyum. Akhirnya mati dalam keadaan cukup menyeronokkan. Allah pun seronok jumpa dia. Tetapi ada yang mati dalam keadaan kita tengok tu pun takut, macam dia benci nak mati, macam dia tak suka dengan mati. Macam itu mati dia. Allah pun tak suka dengan kematian dia. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kubur, yang berkaitan dengan kematian dan sebagainya ini sebenarnya menginsafkan bagi yang mau membuka pintu hati dia. Sampailah di tanah kubur, masih lagi diajar supaya buka pintu hati. Kalau tak terbuka pintu hati, tak tahulah nak kata apa. Tak tahulah nak kata apa. Sedangkan awak menguruskan mayat keluarga awak, awak tolong kafankan, awak tolong mandikan, patut kena ada keinsafan. Satu hari aku berada di tempat itu. Itulah keinsafan yang wajib kita kena ada. Wallahu a'lam.
Kalau tidak keras inilah hati kita kan. Baik Ustaz, bila kita dah kumpul ramai-ramai ni Datuk kan, dalam keadaan lama tak jumpa ni, jadi macam-macam cerita keluar, macam-macam benda disembangkan, hatta waktu talqin pun disembangkan lagi. Dan dalam keadaan seperti itu dicerita pula pasal si mati. Si mati ni sebenarnya hutang aku 1,000 lagi tapi tak dibayar lagi. Cerita tentang si mati ataupun berbual-bual dan sebagainya, bagaimana Datuk? Ya, tuan-tuan yang saya hormati, kita kena ingat, kita sekarang berhadapan dengan saat kematian. Mungkin kematian bagi dia adalah kecil bagi kita. Kematian bagi orang itu adalah kecil pada kita. Bila kecil pada kita, kita pun anggap tak kisah, kita asyik menyembah lah. Hai, biskut tak ada ke? Biskut mayat pula dia cari dia, tuan. Maknanya dia menganggap kematian tu kecil. Memang bagi awak dia kecil, tapi bagi si mati, kematian itu sangat besar untuk dia. Besar sangat kematian. Kalau kita tak dapat benda dalam dunia, benda tu kecil. Tak dapat beli baju kot, Allah, lagi sehari 2 dapat dah. Kawan saya beli dekat kedai bandar, RM15 dah dapat. Mungkin kecil, aku tak ada baju kot. Kau tunggu lagi 2-3 hari, kau pergi kedai bandar, kau jumpa RM15 dapat. Tapi kalau kita ni mati, bukan benda kecil tau. Bagi kita yang mati ni satu benda yang besar. Aku tak dapat buat apa lagi yang Allah Ta'ala perintahkan aku buat. Aku tak dapat buat apa lagi nak buat benda-benda buat ibadat dah. Ya Allah, tolonglah. Siapa lagi? Tak boleh buat apa dah. Tiba-tiba yang datang ramai-ramai Da'i Aiman, nimbang. Nimbang pasal Messi, Ronaldo pergi Arab Saudi. Apa faedahnya? Apatah lagi pergi cerita pula keburukan si mati. Tak kesedih dia? Tahu lah tu. Semayang pun tidak, apa pun tidak tu. Tak tahu lah. Ada yang bila balik pada kubur, berjalan membelakangkan tanah perkuburan, aku dah kira 7 langkah tu. Itu malaikat dah sampai tu. Mampu jawabnya tu. Eleh kau. Silap-silap kau keluar daripada tiap pintu pagar kubur, kereta langgar kau. Hari yang sama dengan tadi masuk dalam kubur. Duduk sebelah. Duduk sebelah pula. Terkejut kawan tu. Bukan kau yang tanam mayat aku ke? Balik pada tengok kau lah, aku mati kena langgar. Dah bergaduh pula dalam kubur tu. Jangan ingat bila dia mati, kita tak mati. Kita juga akan mati. Sebab itulah bercakaplah benda yang baik-baik. Maka nak bercakap benda yang baik, tak tahu nak cakap apa. Sebab tu orang tua-tua dulu bagi surah Yasin. Baca Yasin. Sebab saya tak kena Aiman. Saya Aiman tak kena. Saya takkan nak diam duduk, takkan nak buat ramah pula. Maka nak cover supaya ada faedah benda kita buat. Itu yang datangnya baca Yasin tu. Ambil Yasin ni, baca. Baca Yasin. Ada juga kerja kita nak buat. Itu tujuan dia. Mengelakkan orang daripada berbual kosong. Mengelakkan orang daripada diam. Mengelakkan orang daripada mengumpat si mati. Maka bacalah Quran. Lebih bagus. Itu tujuan dia. Ya. Tok Siap bolehlah agihkan buku Yasin tu kan. Jadi orang kata ada faedah juga daripada menyembang. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Syahidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bila hati saya tengok Datuk sihat, alhamdulillah. Datuk sihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Soalan saya ni lah pasal talqin, memang saya setuju tak? Datuk kata dibacakan untuk pisapan kita yang hantar jenazah ke kuburan, Datuk Tapi yang kemusykilan saya sampai sekarang, orang kita masih berpegang kepercayaan pada roh akan kembali. Dalam 40 hari tu roh akan kembali. Jadi orang kata buka api, kena terang, roh akan memerhati apa kita buat. Apa hukumnya Datuk kita mempercayai kurafat-kurafat yang macam gitu, Datuk? Orang kita masih berpegang pada tu dah, Datuk. Nak buat peluri mesti genap 40 hari, mesti genap 100 hari macam itu, Datuk. Macam mana kita nak cakap dengan diorang, buat kepahaman, ialah memang jalan Allah lah, ikut hukum-hukum Allah lah, Datuk kan. Pasal kaya itu macam kurafat dah, Datuk. Pasal dia berpegang pada tu kan. Dia kata buka api, jangan gelap, rumah kena terang, nanti roh balik tak nampak. Astagfirullahaladzim. Itulah soalan saya, Datuk.
Saya cuma fikir tau, macam mana saya nak menyampaikan pada orang ni, macam mana saya nak cakap pada orang ni, jangan percaya benda tu semua kurafat. Macam mana saya nak? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Syahidah. Yang pertamanya, suruhlah mereka menonton, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kan? InsyaAllah. Setiap hari kot. Kan, kita kadang-kadang, kita nak bercakap, orang tak terima. Alah, kau tu pun baru je mengaji pun, ada hati nak nasihat orang. Masalah gitu. Jadi kita suruh kau tengok bagi tadi Ustaz tu dah sebut dalam tanyalah Ustaz. Kau tengok TV3, tengok TV9 kan. Maknanya ada juga peranan TV tu. Yang kedua, kita kena ingat setiap hukum selagi mana tidak ada dalil haram ataupun wajib dia adalah hukumnya adalah harus. Ya, perkataan tahlil misalnya harus. Nak buat tak nak buat sudah. Cuma jangan anggap dia wajib. Wajib 3 hari, wajib 40 hari, wajib 100 hari. Hei, mana datang wajibnya, mana dalil wajibnya? Jadi itu yang kita tak setuju tu. Bila engkau menganggap ianya sebagai wajib, mesti buat 3 hari, sehari tak boleh. 40 hari, tak boleh kalau 41 hari. Yang ini yang kita kena perbetulkan. Awak nak buat tahlil, dipersilakan. Di rumah boleh buat, di masjid boleh buat, di surau boleh buat. Tak semestinya 3 hari. Sehari pun cukup. Tak buat pun tak apa. Kalau buat, kita niat sedekah, kita baca pahala, pun dapat pahala sebab kita baca Al-Quran. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan, kita hadiahkan pahala bacaan Quran pada dia. Cuma saya katakan tadi, tolong jangan anggap ianya sebagai wajib. Okey, apatah lagi kalau tak mampu. Okey. Yang kedua, kenalah faham betul-betul. Bila dia dah mati, tak ada kaitan dah nak balik ke dunia. Dia pun dah sibuk di alam sana. Tuan-tuan ingat boleh outing ke? Asrama boleh lah outing. Hujan balik Sabtu Ahad, cuti raya Cina balik semua. Itu outing sekolah, kubur tak ada outing kak. Jadi jangan kita faham lah, cerah lampu apa yang gelap-gelap ni, roh tok kamu nak balik. Oi, roh tok nak balik, roh apa nak balik, ramai penuh nak baliknya pun. Dema berada di alam dema, kita berada di alam kita. Jadi kita buat saja amalan seperti biasa. Janganlah kita ada perkara-perkara yang kita kata ni roh kamu, mak bapak kamu nengok kamu ni, tak payahlah. Ya, kita baca Quran, kita sembahyang macam biasa, hidup macam biasa. Tanpa kita duk fikirkan satu-satu benda yang lain. Setiap malam Jumaat dia orang balik, oh jenuh lah buatnya, isteri dia menikah lain. Tak keferah bekas suami. Kamu kata hidup semati, aku mati kamu hidup. Ni kau baru pula, udah dicekik pula laki baru sama Allah tu. Janganlah fikir macam itu. Nah, wallahu a'lam. Tapi tu yang kita bagi makan waktu tahlil tu Tok, kan? Kita nak pakai duit siapa? Kad ATM ada dengan kita ni tu. Cucuk duit semati, dapat duit tu buat kenduri. Kita jawab lepas ni tu. Betul. Lupa saya cakap. Saya memang cakap tadi. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu jawapannya kembali selepas ni. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ni kad ATM ni Ustaz. Kad ATM si mati ada dengan kita. PIN nombor pun ada. Jadi kita cucuk, ambil duit, kita buat tahlil bagi orang makan. Macam mana tu? Baik, kita kena ingat, bila dah ada kematian, harta si mati itu dah harta pusaka. Kadang-kadang isteri tu, suami dia meninggal dan kebetulan dia tak ada anak. Dia keluarkan duit cepat. Takut nanti adik-beradik arwah isteri dia nak tuntut. Jadi berhati-hati. Itu bukan lagi harta suami kita, itu adalah harta pusaka. Ada hak kita, ada hak anak-anak. Kalau tak ada anak-anak, bapak dia pun dah meninggal, mak dia meninggal, adik-beradik dia ada hak. Jadi asingkan. Yang kedua, kita kena ingat bahawa kadang-kadang di situ ada harta anak yatim. Kalau si mati meninggalkan harta anak yatim, tiba-tiba awak buat kenduri, dia ambil duit si mati, maknanya kami yang datang ni makan harta anak yatim. Dia kata pula, Ustaz, anak-anak yatim saya, anak-anak saya setuju duit bapak dia digunakan untuk buat kenduri ni. Persetujuan budak-budak yang di bawah akil balik tidak dikira. Umur 4 tahun, setuju tak mau ambil buat kenduri? Setujulah budak tu, dia tahu hukum. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kenduri misalnya, pakai duit yang lain daripada duit si mati.
Antara duit yang boleh digunakan siapa? Duit orang hidup. Duit isteri ke, duit mak ke, duit bapak ke, duit siapa sajalah, duit orang masjid ke, kutip derma ke, ataupun duit jak. Oh, duit buah dalam jak tu. Duit jak dekat kepala mayat tu. Kan kita bila ada mati ya bubuh duit dalam jak, bulan jak. Duit tu boleh sebab itu bukan duit pusaka. Itu bukan duit harta pusaka. Duit yang dapat selepas daripada kematian dia. Melainkan kalau duit simpanan dia tu dia harta lah, pusaka lah. Ini duit yang itu tidak dikira sebagai duit pusaka. Maksudnya bukan duit si mati lagi lah. Bukan. Perlu diagih-agihkan dahulu baru boleh pakai. Itu tak payah. Okey, baik Datuk. Kita nak lihat ni satu soalan yang cukup menarik daripada Mentari Senja. Adakah talqin hanya sejurus selepas pengkebumian? Bagaimana jika yang kematian sudah lama tapi baru dilaksanakan pengkebumian? Contohnya jenazah yang dibawa pulang dari negara luar atau jenazah di unit forensik yang tidak dituntut. Adakah perlu menyegerakan talqin? Bolehkah pengurus jenazah membacakan terus talqin setelah selesai diuruskan penyimpanan mayat tersebut tu? Baik. Memang sebaik-baik jenazah dikebumikan di mana? Di kampung dia lah tu. Betul ke? Di tempat dia meninggal. Itulah yang paling afdal sekali. Kalau saya ni meninggal di Amerika, maka di Amerika lah tempat yang paling sesuai untuk saya dikebumikan. Itulah maknanya disegerakan. Bukannya ditunggu dibawa balik berbelah-belah hari baru sampai. Kesian pada si mati. Kesian pada si mayat. Sebab ada prosedur di dalam negara-negara lain, bila nak dibawa balik jenazah, dia perlu dibuang organ dalaman. Untuk dikosongkan baru balik. Disedut benda-benda supaya mayat tadi tak rosak. Jadi sampai hatikah kita melihat mayat anak kita, arwah suami kita macam itu? Sebab tu ada orang yang faham, dia kata kalau begitu suami saya dikebumikanlah di Norway, meninggal di Norway, kebumikanlah di Qatar, tengah-tengah bola meninggal, kebumikanlah di Qatar misalnya. Begitu juga. Dan sangat jarang orang bila meninggal di Mekah buat balik tanam di Malaysia. Sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Maknanya tanam di Mekah itu keinginan. Yang kedua, dicepatkan, disegerakan pengkebumian, bukan disegerakan talqin. Talqin bukan benda yang wajib, disunat. Tak baca pun tak apa, baca pun dapat pahala. Tak baca rugilah kan tak dapat pahala. Cuma yang disegerakan ialah pengkebumian yang perlu disegerakan. Bukan sibuk nak baca talqin tu. Pengkebumian itu yang perlu disegerakan supaya kita tidak menyeksa si mati tadi. Jadi, Ustaz, bagaimana pula dengan kita melakukan postmortem terhadap mayat? Kita belah mayat nak tengok. Itu kadang-kadang perkara yang menjadi keperluan. Sebab kadang-kadang dalam proses kematian 2-3 orang dalam satu rumah misalnya, atau dalam satu kereta, dia kena tengok siapa yang meninggal dulu. Yang ni meninggal bila, yang ni meninggal bila, yang ni meninggal bila. Postmortem tu yang menentukan tarikh dia mati. Sebab bila yang ni meninggal, yang nombor 2 meninggal masih hidup. Mungkin selang 3 minit je. Harta pusaka. Ada kaitan semua benda-benda itu. Ataupun kita nak mengetahui adakah kematian dia disebabkan kematian normal ataupun kerana kematian penyakit ataupun pembunuhan. Keadaan-keadaan tertentu. Jadi keadaan-keadaan forensik ini juga penting untuk menentukan pembahagian pusaka, penting menentukan kadar kematian jenayah, akibat jenayah ataupun tidak. Jadi jangan kita terus tolak aja ini menyeksa mayat lah. Kadang-kadang terpaksa dibuat kerana masalah mayat itu sendiri. Nampak macam bunuh diri, padahal dibunuh. Sebab itu forensik yang akan tengok benda-benda ini. Jadi semua benda itu diambil kira dalam penetapan hukum. Janganlah kita kata itu melengah-lengahkan pengkebumian, melengah-lengahkan pengkebumian si mati, menyeksa mayat dan sebagainya. Jangan cepat menghukum dalam bab itu. Tetapi dalam bab duduk di forensik, misalnya lama tunggu nak mengesahkan apa punca kematian dia dan sebagainya, nak buat macam mana? Dimaafkanlah atas sebab darurah tadi. Ada benda yang maslahah yang lebih penting untuk diselesaikan. Baik, sahabat kita di Facebook, Mas Niza, bagaimana pula orang yang meninggal dunia di atas kapal laut dan mayatnya ditenggelamkan dalam laut? Adakah sunat ditalkinkan? Ya, sebab itulah nama dia sunat. Kalau wajib jenuh kita. Dengan untuk imam pakai scuba sekali begini tu imam. Sebab tu kena faham tentang sunat. Misalnya tadi semalam ada orang kata, Ustaz, kenapa pakai cincin belah kiri? Tangan kiri kan, bukan sunat belah kanan ke? Buatnya tangan saya sakit, maka saya tak boleh pakai dengan tangan kanan, saya pakai tangan kiri sekejap. Itu sebab nama dia sunat. Ada benda yang kita boleh buat, kita buat. Ada benda masalah yang tak membenarkan kita buat.
haruslah kita tak membuatnya. Jadi keadaan itulah nampak tu mazhab Syafi'i, Hambali kata sunat. Ada sebab dia. Buatnya mereka kata wajib. Nabi kata wajib. Wajiblah kamu bertelkin. Udah. Jenuh. Siapa yang nak turun ni? Tabung oksigen mana? Dah habis di bawah. Jadi janganlah kita, bila kita faham tentang hukum, senangnya hidup sebagai seorang Muslim. Baik Ustaz, kita bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Talqin tujuan sebenarnya untuk orang yang masih bernyawa. Kenapa talqin hanya dibacakan di kubur? Bolehkah talqin dibacakan selepas solat jenazah di masjid atau di rumah? Ya. Kerana waktu itu ramai yang boleh dengar dan mengambil manfaat, terutamanya di kalangan wanita dan isteri-isteri arwah. Silakan Tok. Ya, kalau di atas mimbar, nama dia khutbah. Jarang orang panggil ceramah di atas khutbah. Siapa yang baca ceramah Jumaat tu? Dah khutbah Jumaat di atas mimbar. Kalau kita akad nikah, Aiman binti apa nama? Aiman bin Azman. Azman bin Azman, hari ni kamu akan dinikahkan, itu namanya khutbah nikah. Khutbah nikah. Ceramah juga. Dia orang tu buat apa? 3 orang tu. Oh, itu forum perdana. Ceramah juga. Forum perdana. Apa hal 2 orang tu? Aiman seorang, Ustaz Kazim. Oh, itu tanyalah ustaz. Ustaz, apa tu ustaz tu baca kitab seorang-seorang tu? Itu namanya kuliah maghrib. Pendek pula ustaz tu ceramah ya. Dia buat tazkirah. Nampak tak? Apa dia tu ceramah di kubur? Bukan ceramah, talqin. Semua benda ini adalah ilmu. Semua benda ini adalah peringatan. Semua benda ini adalah tazkirah. Diberikan nama berbeza-beza mengikut tempat, masa dan ketika. Maka talqin disebut di kubur. Maka dikuburlah dia. Wallahu a'lam. Tapi sahabat kita ni, Faz Ismail ni tanya, walaupun kita tahu maksud talqin ni tu, tapi kita masih lalai dengan kehidupan kita. Dah sebut dah tadi tentang kematian, tentang siksaan kubur dan sebagainya. Jadi kenapa kita masih lalai, dan apa manfaat yang dapat kita ambil daripada bacaan talqin tadi tu? Ya, sebab kita tak menjadi ulul albab. Orang yang mengambil iktibar daripada apa yang berlaku ialah ulul albab. Bukan setakat talqin saja. Talqin ni jarang kita dengar pun. Tapi kubur tiap-tiap hari terlalu. Kubur dia tiap-tiap hari terlalu. Patut jadi baik dah satu hari itu rumah aku. Itu rumah aku. Tapi kenapa tak jadi baik? Sebab kita tidak menjadikan diri kita ulul albab. Fa'tabiru ya ulul albab. Ambillah iktibar wahai orang yang berfikir. Maka disuruh kita menjadi orang ulul albab supaya menjadi berfikir. Lub ni, dalaman ni, di dalam ni. Cuma bila kita faham albab tu pintu. Ahmad pintu jadi pak lawak tu. Padahal pintu lain, Ahmad ulul albab lain, albab lain, babun lain, abwab lain. Ini orang Arab dia tahu lah. Abwabun lain, babun lain, albab lain, lub lain. Jadi mungkin banyak benda yang kita kena perbetulkan. Istilah-istilah dalam filem-filem lama ni yang lari daripada istilah yang sebenar dia, yang menjadikan orang ingat benda itu adalah gurau senda. Padahal ulul albab disebut berkali-kali dalam Quran. Orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang memikirkan daripada hati, dan orang yang mengambil iktibar sahaja, yang dapat mengambil manfaat. Orang itulah dipanggil sebagai ulul albab. Jom kita latih diri kita untuk menjadi ulul albab. Sebab bila kita tengok sesuatu, ulul albab akan fikir. Sebab itu bila mayat tu diusung dari Aiman, macam saya kecil-kecil dulu, saya ingat daripada rumah dia diusung ke kubur dan berjalan kaki, keranda bawa daripada rumah. Jauh tu. Jauh. Lalu depan rumah saya pula, tengah main bola, berhenti. Tengok. Berhenti. Sebab apa? Sebab mayat. Tapi sekarang mayat dah diusung dalam van. Tak ada mayat ke tidak van tu? Tak ada siapa nak ambil iktibar. Jadi jom kita, bagi saya tak salah kita usung balik mayat, mungkin dalam 100 langkah, 20 langkah, supaya orang nampak itu mayat. Ambil insaf. Wallahu a'lam. Tambah pula kalau ada setengah masjid tu Ustaz, dia bawa van jenazah tu seminggu sekali, pusing kampung. Siap pasang siren lagi. Nak bagi kisapan kepada orang kampung. Baik tu, kita dah berada di hujung siaran tu. Mungkin Datuk boleh mengimamkan bacaan doa kita tu sebagai doa penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kau sudahkanlah kami dalam kesudahan yang baik, dan janganlah kau sudahkan kami dalam kesudahan yang buruk ya Allah. Ampunkanlah dosa kami,
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas penjelasan berkaitan dengan talqin yang menginsafkan. Baik para penonton sekalian, esok kita ada temu janji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dan juga dibantu oleh moderator Dai Luqman dalam tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 37 sehingga ayat 39. Baik para penonton sekalian, saya Dayaman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.